Saya nak bawa sesuatu yang menarik hari ni tuan-tuan, berkenaan dengan apa yang disebut, terus kita straight to the point lah, apa yang disebut oleh Azmin Ali. Saya saya ingatkan cerita tu cerita lawak. Jadi saya pun pergilah dekat Twitter Azmin Ali, bukan cerita lawak, cerita macam dongeng ke palsu ke kan. Orang cuba nak kenakan Azmin ke apa. Jadi saya try lah bawa ke Azmin Ali punya Twitter kan. So saya tengok Twitter dia. Dia kata hari ini punya Twitter tau, dia kata sejarah mencatatkan bagaimana kertas putih Felda yang telah diluluskan oleh Kabinet dan Parlimen dengan nilai 6.23 bilion kemudiannya diabai oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Ini Azmin Ali sebut dalam ceramah dia tau. Azmin Ali sebut dalam ceramah dia bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah mengabaikan kertas putih Felda yang diumumkan sebelum ini. Kertas putih Felda telah diabaikan oleh Pakatan Harapan, katanya. Jadi kita tanya soalan ni Azmin, yang berhormat Azmin Ali, pengkhianat terkenal dan terkemuka, yang wajahnya kabur, susah dicam sebegitu rupa. Kita nak tanya, siapakah Menteri Ekonomi sewaktu Pakatan Harapan? Mohon yang berhormat Menteri MITI ni menjawab. Jadi kalau kita teliti Menteri MITI yang membentangkan kertas putih tersebut sewaktu zaman Pakatan Harapan, memang betul dia ni memang tak buat kerja punya orang. Orang yang tak guna punya orang ni memang jenis tak buat kerja. Siapakah dia tuan-tuan dan puan-puan? Tidak lain tidak bukan Menteri Pakatan Harapan paling tak guna. Dia adalah Azmin Ali. Tuan-tuan, saya nak bawa ni cerita ni tuan-tuan. Saya nak bawa satu kisah orang kata apa, kisah lawak jenaka ni. Dia bangkitkan ni Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali membentangkan kertas putih bertajuk ke arah kelestarian lembaga tanah persekutuan Felda di Dewan Rakyat. Okey, dia yang bentangkan. Okey, dia menteri, kemudian dipersoalkan. Marilah kita marilah kita sama-sama diam sejenak bagi mengenangkan kebodohan yang maha bodoh. Yang bodohnya tu tahulah free tapi dia ambil semua. Menteri MITI yang juga merangkap Menteri Ekonomi, yang juga merangkap menteri yang membentangkan kertas putih sewaktu zaman Pakatan Harapan, yang sewaktu zaman Perikatan Nasional, dan juga zaman tak tahulah zaman apa sekarang ni, zaman Kerajaan Barisan Nasional ni, dia juga menteri yang sama. Bercakap tentang benda yang sama, bercerita tentang benda yang sama. Jadi kertas putih itu dah dibentang zaman Pakatan Harapan. Zaman sekarang ni buat apa? Oh, dia kata zaman Perikatan Nasional telah pun membawa kertas tersebut. Perikatan Nasional bawa. Siapa yang bawa mula-mula? Jadi kena berterima kasih dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Oh, dia kata tak diabaikan oleh kerajaan. Siapa yang mengabaikan? Siapa yang bising dulu? Saya ingat lagi. Kami bising dahulu kerana lembabnya Menteri Ekonomi pada waktu zaman Pakatan Harapan. Menteri Ekonomi bukan Kabinet. Menteri Ekonomi zaman Pakatan Harapan membentang dan menyelesaikan isu Felda. Siapa Menteri Ekonomi? Tuan-tuan jawablah sendiri Menteri Ekonomi tu siapa. Tahulah bodoh tu free, tapi jangan ambil semua tuan-tuan. Kita tahu bodoh tu free, tapi dia angkut semua bodoh tu. Aduh, kan? Bodoh aku kalau jumpa dengan bodoh dia, insecure bodoh aku tau. Punyalah bodoh dia tu, insecure bodoh aku ni. Insecure bodoh aku jumpa bodoh dia. Punyalah bodoh dia tu, kan? Punyalah bodoh dia. Dan hari ini juga, ni cerita lain sikit. Bila kita bercerita tentang status program negara sekarang ini, kita kena ingat selepas zaman kejatuhan Pakatan Harapan oleh Azmin Ali tadi juga, okay, kejatuhan Pakatan Harapan pada waktu itu, telah AG Attorney General atau Peguam Negara telah ditukar daripada Tommy Thomas kepada Idris Harun. Adik kepada Ad Harun, speaker. Adik ke abang, tak ingat lah. Dia beradik lah, dia orang dua tu. So apa yang berlaku sekarang ini, itu zaman Perikatan Nasional. Zaman Perikatan Nasional sama juga Azam Baki. Ada yang kata Azam Baki dilantik pada zaman Pakatan Harapan. Zaman Pakatan Harapan, ketua pengarah SPRM Latifah Koya dilantik oleh Mahathir. Ini geng-geng BN yang bawa cerita bodoh ni kan. Cerita tahyul. Kemudian pada bulan Mei 2020,
Muhyiddin Yassin melantik Azam Baki. Tapi Azam Baki dah ada pada zaman Pakatan Harapan. Memanglah dia pegawai kerajaan. Yang dilantik Latifah Koya, dia bukan pegawai kerajaan, dia dilantik. Azam Baki memang pegawai kerajaan sebelum tu lagi. Cuma dia diangkat menjadi ketua pengarah SPM zaman Muhyiddin Yassin. Kemudian ketua AG, ketua Peguam Negara dilantik pada zaman ini. Zaman siapa tuan-tuan? Zaman Muhyiddin Yassin. Okey, dia dilantik pada zaman Muhyiddin Yassin. Now, isu dia sekarang ini, dia ada kontrak. Peguam Negara ni based on kontrak. Soalan dia, adakah status tak jejas jawatan AG dikaitkan dengan kluster mahkamah? Sekarang ini tak ada berita sama ada AG ni akan diteruskan ke tidak kontrak tersebut. Kelewatan status sama ada Peguam Negara Idrus Harun, sorry nama dia. Betul lah, Idrus Harun lah. Akan diperbaharui atau diganti telah menimbulkan banyak persoalan, terutama berkaitan dengan kluster mahkamah, kata ahli Ipoh Barat M. Kulasegaran. Kluster mahkamah merujuk kepada beberapa pimpinan politik berjawatan tinggi yang kini terpalit dengan pelbagai kerasuah. Ini iaitu kelewatan melantik ini menimbulkan banyak persoalan. Benarkah Kabinet dan Perdana Menteri tidak berpuas hati dengan AG kerana masih mendakwa individu terkenal yang tergolong dalam kluster mahkamah itu? Atau adakah Perdana Menteri mahu AG baru pilihannya untuk menjaga kepentingan UMNO? Soal Kulasegaran dalam satu kenyataan hari ini. Kula mengingatkan bahawa tempoh perkhidmatan Idrus sebagai Peguam Negara akan tamat hari ini jika tiada pengumuman lanjut dibuat. So Idrus pertama kali dilantik sebagai Peguam Negara oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 6 Mac 2020 bagi mengganti Tommy Thomas yang meletak jawatan. Kula pula memberi ambaran bahawa jawatan tersebut tidak boleh dibiarkan kosong. Jelasnya kerajaan akan mempunyai banyak keputusan undang-undang yang perlu dibuat, dan tanpa Peguam Negara yang bertindak sebagai penasihat undang-undang, maka keputusan tersebut perlu ditangguhkan. Menurut amalan biasa, Kulasegaran berkata pengganti jawatan itu sepatutnya sudah lama dikenal pasti. Ia sangat tidak teratur dan memalukan bagi mana-mana negara yang berdepan dengan perkara seperti ini. Adakah negara ini tidak mempunyai ketua polis negara pada masa akan datang kerana kelewatan yang sama? Adakah itu boleh dibayangkan? Tuan-tuan, sekarang ni timbul dilema di kalangan kerajaan, keluarga Barisan Nasional ni lah, iaitu kerisauan mereka sama ada mereka nak melantik siapa jadi Peguam Negara. Okey, dilema sekarang ni sebab bila kita bercakap tentang Idrus Harun ni dilantik oleh tidak lain tidak bukan oleh Muhyiddin Yassin. Sama juga dengan Al-Harun, dilantik oleh zaman Muhyiddin Yassin. Isu dia tuan-tuan, bila mereka dilantik oleh Muhyiddin Yassin, kesetiaan mereka pada Muhyiddin Yassin. Dan Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri give a strict instruction, mengatakan sebarang kes mahkamah tidak akan ada campur tangan daripada pihak tertinggi, iaitu Perdana Menteri. Dan Muhyiddin Yassin sendiri sebut bahawa Najib pergi berjumpa dengan dia, Zahid Hamidi pergi berjumpa dengan dia, berbincang nak membentangkan dia punya kertas projek dan sebagainya, ya? Untuk bukan projek, nak minta supaya kes dia digugurkan dan sebagainya. Dan benda itu dibawa, isu itu dibawa. Nah, isu dia sekarang ni, bila benda itu dibawa kepada Muhyiddin Yassin, dia tolak. Dan tetapi baru-baru ini Zahid Hamidi kata tak ada, dia sanggup bersumpah kata tak ada benda itu dilakukan. Kenapa bersumpah? Saya kata saman lah, pergilah saman malu kan, saman malu boleh dilakukan. Tapi kenapa tak nak saman? Kenapa nak bersumpah? Tuan-tuan, kita nak bagi tahu bahawa daripada segi undang-undang, daripada segi sistem negara kita ni sekarang ni tengah nak menuju ke arah kehancuran. Kita sekarang ni tengah nak menuju ke arah kehancuran kalau kita tak jaga sistem ini dengan betul dan dengan baik. Kerana apa? Kerana sebab punca kepada kekacauan politik negara ini adalah kluster-kluster mahkamah yang sekarang ini dalam keadaan didakwa. Saya dah kata, mereka yang tak biasa kena duduk dalam penjara, tak payah duduk dalam lock up lah, tak payah duduk dalam penjara, duduk dalam lock up, try duduk dalam lock up. Tak pernah duduk tidur atas lantai, kan? Toilet dekat tepi tu, biasa duduk mewah, hotel rupa suite penthouse. Tiba-tiba duduk dalam lock up 18, 15, 16 orang dalam satu lock up. Duduk tidur sebelah bangla, tidur sebelah indon, tidur sebelah penagih dadah. Tak pernah kena tu semua, tuan-tuan. Tiba-tiba kena dakwa. Oh ya, dia boleh demam. Penjara belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Kalau ikut kes Najib tu, dia dah didapati bersalah. Kalau ikut kiraan tu semua, puluhan tahun. Kalau tak saya lebih 70 tahun dia kena penjara. Tapi sebab dia concurrent, dia serentak, dia kena 12 tahun penjara sahaja.
Ambil lah 1/3 daripada 12 tahun. 1/3 4 tahun pun saya rasa dia tak sanggup nak duduk dalam penjara tu lama-lama, tuan-tuan. Tak percaya, tonton perempuan duduk kuarantin kat dalam bilik, tak payah keluar. Walaupun ada tilam, ada bantal, kita kata ada makanan yang sedap, ada toilet, ada aircon, itu pun saya rasa tahan 5-6 hari boleh lah. Duduklah situ lah 1 bulan. Duduk 1 bulan. 2 minggu. Saya pernah kena kuarantin 2 minggu. Bukan sebab positif, sebab nak masuk Sarawak kena kuarantin. Masa dulu lah, zaman awal-awal COVID dulu kan, kuarantin 2 minggu. Tuan-tuan. Sampai kan hotel ni, nak cerita mistik sikit lah. Hotel yang saya duduk tu hotel lama tau. Kita tak boleh pilih hotel. Saya ingatkan boleh pilih hotel, saya tak boleh pilih hotel. So dia bagi hotel lama, hotel murah lah. Duduk hotel lama. Dan hotel tu hotel yang lama, memang betul lama, haunted, berhantu. Punyalah lama saya duduk dalam tu, hantu tu muncul depan saya pun. Bukanlah dia muncul, tapi maksudnya dalam pada tidur saya nampak bayangan dia. Saya pun dah macam tak heran dah. Dia pun dah tak heran dengan saya pun dah tak heran dengan dia kot. Kan? Sebab saya dah 2 minggu, saya tak tahu nak pergi ke mana dah. Setiap bilik tu dikawal rapi. Ada CCTV. Bukan dalam bilik lah, dekat luar. Terbuka je pintu, terus datang pegawai. Minta maaf dek, kena tutup pintu. Oh sorry, saya terlupa tadi. Punya dah strict macam tu, tuan-tuan. Itu baru bilik kuarantin. Duduk penjara. Try duduk penjara. Baru kita tahu boleh ke tak boleh nak duduk penjara tu.